Aturan Urusan Persidangan dan Usul-Usul, Saudara Muhammad Johan bin Muhammad Syukur DMJ 19 daripada Jawatankuasa Pembangunan Masyarakat, Kebudayaan dan Alam Sekitar akan mencadangkan usul. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam makmur Johor dan salam perjuangan. Saya Muhammad Johan bin Roslan di MJ25 ingin membawa usul mencadangkan bahawa agar Kerajaan Persekutuan mengkaji semula keberkesanan sistem PDPR bagi mengelakkan isu generasi hilang dengan izin Lost Generation. Tuan Speaker, sebelum saya bermula, izinkan saya mengambil masa sebentar. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada para fighter-fighter COVID dengan izin yang telah kecundang, dan kepada frontliner kita yang tanpa putus asa masih berjuang menentang pandemik COVID-19 ini. Al-Fatihah. Dan yang bukan beragama Islam, sila bertafakur. Terima kasih. Dewan Yang Mulia, PDPR. PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan di dalam atau di luar talian serta di off-site dengan berstruktur dan terancang. Manakala generasi hilang atau lost generation dengan izin, banyak kajian di peringkat antarabangsa telah membangkitkan satu isu yang agak membimbangkan, iaitu kewujudan generasi hilang atau the lost generation dengan izin yang akan mewarisi kita di masa hadapan. Generasi ini terbentuk hasil dari pelbagai sekatan yang terpaksa dilalui manusia pada ketika ini demi menghentikan penularan wabak COVID-19. Tuan Speaker, mengapa PDPR dibuat? Merujuk kepada manual yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri. Dengan jumlah kes COVID-19 yang agak tinggi ketika ini, Kementerian Pendidikan disarankan supaya melanjutkan sesi PDPR ini sehingga tamat sesi persekolahan tahun 2021 pada ujung tahun ini. Menurut saranan Pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad berkata, terdapat 4 faktor mengapa langkah itu perlu dipertimbangkan demi kebaikan semua pihak, khususnya ibu bapa dan murid-murid. Faktor pertama, Kementerian Kesihatan telah memaklumkan bahawa anak-anak di bawah umur 18 tahun ke bawah tidak akan divaksinkan. Kanak-kanak ini juga terdedah dan berisiko tinggi terhadap jangkitan varian baru COVID-19. Pembukaan sekolah tidak sepatutnya dilakukan secara tergesa-gesa atau diumumkan sehinggalah Kementerian Pendidikan mempunyai prosedur operasi standard SOP dengan izin yang jelas dan berkesan bagaimana untuk menguruskan kumpulan murid-murid yang kategori tidak menerima vaksin. Faktor kedua, berkaitan persoalan bagaimana Kementerian Pendidikan boleh memberi jaminan bahawa murid-murid yang akan ke sekolah tidak berisiko menjadi pembawa COVID-19 kepada keluarga mereka. Faktor ketiga, amalan PDPR sepanjang 15 bulan lalu
didapati telah diamalkan dengan pelbagai penambahbaikan oleh guru-guru. Prestasi keputusan CJ Pelajaran Malaysia tahun 2020 yang terbaik dalam tempoh 5 tahun lepas telah membuktikan tiada keperluan bagi Kementerian Pendidikan secara tergesa-gesa untuk membuka sesi persekolahan pada bulan September 2021. Faktor keempat, berkaitan perancangan Kementerian Pendidikan, sekiranya ada ibu bapa yang tidak bersedia membenarkan anak-anak mereka ke sekolah semula pada September ini kerana bimbang tentang keselamatan nyawa mereka. Beliau bertanya sama ada PDPR akan diteruskan serentak semasa sesi persekolahan. Berjalan sekiranya senario itu berlaku, adakah guru-guru perlu melakukan dua bebanan, pengajaran iaitu dalam kelas dan juga PDPR? Adakah adil juga pada murid-murid yang tidak hadir ke sekolah jika PDPR tidak lagi dilaksanakan selepas sekolah dibuka semula? Tuan Speaker, mengapa isu ini berbangkit? Menurut laporan Bank Dunia, penutupan sekolah akibat COVID-19 menyebabkan kebanyakan pelajar di dunia tidak dapat bersekolah. Ia mencecah hampir 1.6 bilion pelajar pada April tahun 2020 dan pastinya jumlah ini akan terus meningkat sekiranya pandemik ini masih belum dapat dikawal. Apabila ia berlaku, bermulalah episod kecelaruan malah kemusnahan dalam dunia pendidikan, khususnya di peringkat sekolah di serata dunia. Kesan lebih buruk dirasai pelajar-pelajar sekolah di negara miskin dan di kalangan pelajar-pelajar sekolah di dunia ketiga. Kajian Bank Dunia juga mendapati penutupan sekolah disebabkan COVID-19 berisiko menyebabkan 72 juta murid sekolah berdepan ancaman kemiskinan pembelajaran, yang bermakna mereka tidak boleh membaca dan memahami teks mudah pada usia seawal 10 tahun. Yang di-Petua Dewan, dengan mengambil maklum dengan segala rumutan dari ibu bapa pelajar tentang kepincangan serta kesukaran yang mereka alami telah dapatan umum secara rawak yang kami buat, majoriti ibu bapa pelajar memberi respon yang tidak memuaskan dengan sistem PDPR ini. Ternyata para ibu bapa berasa tidak berpuas hati, sedangkan PDPR ini telah berlangsung hampir 2 tahun. Maka dengan ini, kami dari Jawatan Kuasa Pembangunan Masyarakat, Kebudayaan dan Alam Sekitar mengambil ketetapan untuk bersifat neutral ke atas isu ini. Diharap kita dapat bersama berbahas, memberi cadangan dan penambahbaikan bagi menambah baik sistem PDPR di Malaysia demi untuk kebaikan semua dan masa depan pelajar kita di saat kita masih bergelut dengan pandemik COVID-19 ini. Saya DMJ 25 Muhammad Johan mohon mencadang. Terima kasih. Ada sesiapa yang menyokong usul? Saya DMJ 18 menyokong usul untuk dibahaskan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, usul ini sekarang dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, saya ingin mengingatkan semua bahawa masa yang diberikan untuk setiap pembahas telah ditetapkan ialah selama 10 minit seorang. Manakala pembahas terakhir iaitu yang menggulung usul diberikan masa selama 15 minit. Ada siapa berminat? Silakan. Saya DNJ 30. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Tuan Speaker Dewan dan seluruh ahli Dewan Muda Johor yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang terbaik dan dilindungi dari apa jua wabak penyakit khususnya COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada hari ini. Inilah situasi yang sangat sukar untuk kita seluruh rakyat Malaysia lalui satu pandemik yang tidak pernah terjangkau akal kita akan ada wabak yang sangat bahaya untuk seluruh umat manusia. Semua kita sedia maklum segala jenis lapisan masyarakat terkesan akan COVID-19. Merujuk pada usul yang sedang kita bincangkan pada hari ini, inilah lapisan masyarakat yang jika ia tercicir, ditatang dan tumpah, maka rosaklah ia.
pelajar atau murid inilah harta negara untuk masa depan negara. Sekiranya ramai yang tercicir, maka gelaplah kemajuan intelek masyarakat 10 hingga 20 tahun akan datang. Sejak pandemik semakin meruncing pada tahun 2020 sehingga kini, mahu tak mahu proses pendidikan anak wajib diteruskan walau ia tidak dapat diadakan secara fizikal di sekolah. Mac 2020, PKP 1 telah bermulalah anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dan terpaksa belajar dari rumah. Walau bagaimanapun pada ketika itu, pelajar-pelajar dan guru-guru tidak diberikan garis panduan yang tersusun untuk melakukan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Namun, melalui Pilihan 8 November 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan panduan khusus untuk disediakan kepada guru-guru, pentadbir, ibu bapa, penjaga, murid dan komuniti. Walau bagaimanapun, ia masih terdapat berbagai kelemahan yang menyebabkan masih ramai pelajar yang keciciran sama ada tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya PDPR atau masalah-masalah lain yang berkaitan. Yang Mulia Tuan Speaker Dewan, perbahasan saya selaku pembahas pertama lebih menjurus kepada merungkai dahulu tentang pelaksanaan dan kawalan PDPR serta hasil statistik yang diperolehi hasil dari pelaksanaan PDPR ini. Oleh itu, saya mulakan hujah saya dengan menerangkan 3 prinsip asas yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kepada guru-guru dan murid-murid. Asas yang pertama adalah memastikan tiada murid tercicir dalam pembelajaran. Yang kedua, asas pembelajaran yang dipenuhi mengikut standard kandungan, standard pembelajaran dan pentaksiran pelajar. Dan yang ketiga, kesejahteraan sosio-emosi murid perlu diutamakan supaya murid sentiasa bermotivasi. Berpaksikan 3 prinsip asas, kerajaan telah menyediakan 3 langkah pelaksanaan PDPR sebagai panduan. Yang pertama, pendekatan PDPR dalam talian dengan cara belajar yang memerlukan capaian internet sepenuh masa, menggunakan peranti dan belajar secara real time ataupun live. Medium yang digunakan adalah yang ada pada ini, WhatsApp, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan lain-lain. Selain itu, juga telah disediakan oleh kerajaan portal pembelajaran iaitu dipanggil Delima. Delima merupakan platform yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran yang digunakan oleh para pelajar, di mana ia boleh diakses menggunakan akaun Google yang sedia ada. Hampir 5 juta murid dan 410,000 guru telah diberikan ID bagi mengakses buku teks digital asas PDA, video on demand, video kurikulum dan portal EduWeb dan pautan lain. Aplikasi percuma seperti Google Classroom, Canva, Microsoft Office, Padlet dan lain-lain. Portal ini saya puji usaha kerajaan kerana berjaya disediakan memandangkan aplikasi tersebut juga berbayar, maka dengan ini murid dapat menggunakan aplikasi dengan percuma. Pendekatan kedua, PDPR luar talian, offline, iaitu murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, tablet atau pintar tanpa capaian internet sepanjang masa. Pembelajaran juga berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain. Kaedah yang digunakan ialah dengan memuat turun bahan-bahan PDP daripada portal Delima dan juga memuat turun bahan ketika terdapat capaian internet melalui medium komunikasi yang sesuai. Dan yang ketiga, pendekatan PDPR secara offsite, pembelajaran berlaku di luar lokasi sekolah, terutama hal-hal yang berkaitan yang melibatkan situasi akibat bencana. Masalah yang besar dibelenggu walau kita ada secanggih mana garis panduan tetapi kawalan ataupun pemantauan tidak dilaksana dengan baik, maka ia tetap menjadi sia-sia. Tuan Speaker Dewan yang dimuliakan, tertarik saya ingin merujuk kembali kepada prinsip asas yang telah digariskan kerajaan. Yang pertama, memastikan murid tercicir, tetapi hakikatnya merujuk data terkini, bilangan pelajar seluruh Malaysia terdapat 5 juta pelajar dan 410,000 dan negeri Johor pula terdapat seramai 604,796 dan 48,016 guru juga telah dicatatkan. Selain itu, nisbah guru pada ketika ini masih tinggi iaitu 1 guru untuk 40 hingga 45 pelajar dalam satu masa. Nisbah guru yang sesuai adalah 1 guru untuk 20 hingga 25 pelajar. Kerajaan perlu ambil perhatian segera dan mempercepatkan lantikan guru baru. Jangan hanya meriah membuat sidang media, tapi akhirnya hasil entah ke mana, guru tenat mengajar ramai pelajar satu masa. Seterusnya, ahli dewan sekalian, saya suka ingin merujuk laporan sistem pelaporan PDPR, SPDPR negeri Johor. Laporan statistik ini pada bulan Julai 2021, 51,047% murid mengikuti PDPR online, 24.31 murid mengikuti PDPR offline dan 24.78% murid langsung tidak mengikuti PDPR.
Sekiranya diperhatikan dan dicontohkan kepada seluruh murid di Malaysia, Johor sahaja 25% bersamaan 151,199 murid telah tercicir dalam pelajaran setiap bulan, manakala bagi Malaysia 1,264,000 murid telah tercicir setiap bulan, dan akhirnya mereka ini dibiarkan sia-sia begitu saja. Berdasarkan asas kedua tadi, asas seterusnya adalah asas pembelajaran, iaitu standard pembelajaran seperti yang berkait dengan silibus. Saya berpendapat tidak sesuai jadual kelas online sama dengan jadual kelas fizikal. Pastinya pelajar kita akan hilang fokus apabila tempoh dengan izin screen time yang terlalu panjang dalam satu masa. Flexibility jadual kelas harus dirangka semula supaya ia menjadi menang-menang kepada guru dan pelajar. Dan masih ramai murid yang susah dan tidak mampu memiliki kemudahan data internet semaksimum mungkin. Asas ketiga iaitu sosio-emosi pelajar. Ia juga berkait dengan asas pembelajaran. Jika ia tidak dirangka semula dengan baik, murid akhirnya hanya dilambatkan dengan pelbagai kerja sekolah dalam satu masa, dan akhirnya murid sangat tertekan, memberontak dan terus malas mengambil tahu tentang pembelajaran mereka. Inilah hakikat. Pada waktu ketika ini, murid hanya dilambatkan dengan kerja sekolah dan tugasan tanpa interaksi dua hala antara guru dan murid yang lebih sistematik dan berkesan. Sukacita ingin saya menambah asas pelaksanaan pendidikan ini kepada pihak kerajaan dengan menambah satu lagi asas, iaitu KPI infrastruktur pembelajaran terhadap tahap yang terbaik. Ini tidak mahu suruh pelajar hadap skrin telefon setiap hari, tapi beri telefon bom jangka. Sangat tidak bertanggungjawab. Saya suka ulang lagi infrastruktur capaian internet yang masih gagal. Pada 6 Jun 2021, Menteri Pendidikan Umum Kerajaan baru sahaja beri 12,887 unit peranti kepada pelajar. Sasaran kerajaan untuk habiskan pemberian ini pada hujung September 2021. Tapi yang kita dengar 1 September akan datang ni pelajar dah masuk kelas. Kerajaan lambat bagi tablet ataupun PC yang dijanjikan. Selain itu, jika masalah kemudahan pembelajaran guru kepada murid yang ditanggung sepenuhnya oleh guru, guru juga ada komitmen kehidupan. Berilah pakej prihatin kepada guru-guru juga. Orang kanan menteri yang ramai berlambak grade 41 hingga 47 je jawatan dia, tapi dapat PC, dapat laptop, dapat handphone, dapat tablet. Sangat tidak adil. Ini guru nak mencetak pun kena tanggung duit sendiri. Alahai cikgu. Komitmen guru dalam terus berusaha memberi pengajaran terbaik haruslah disokong dan dibantu oleh pihak kerajaan, pentadbir, ibu bapa, penjaga komuniti supaya anak-anak kita terus bermotivasi untuk terus berminat belajar walau di dalam medium PDPR. Pengurusan mental anak-anak menjadi perkara penting bagi mengelakkan dari keadaan tekanan yang melampau. Takut-takut hanya belajar, nampak di mata, gelap di akal. Dengar di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Tugas bertimbun tapi satu apa tidak faham. Akhirnya hanya copy and paste. Ada 1 minit lagi ya. Okey, Tuan Speaker dan ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulannya, masalah keciciran sehingga boleh menyebabkan lost generation perlu diambil berat timbangan oleh pihak kerajaan. Masalah-masalah asas seperti kemudahan tablet, capaian internet, pengurusan aset sekolah dan guru perlu diselesaikan dengan secepat yang mungkin. Penambahan pengambilan guru juga wajib dipercepatkan. Jangan bazirkan duit kerajaan, contoh tambatuan penasihat gaji menteri. Lebih baik gunakan sepenuhnya untuk kegunaan pendidikan dan kesihatan secara keseluruhannya. Menteri yang ramai boleh hilang bila-bila masa. Harta kemajuan akal anak-anak jangan hilang menyelusuri zaman. Sekian, dengan itu saya menyokong usul bahawa persidangan ini mengambil ketetapan agar kerajaan persekutuan mengkaji semula keberkesanan sistem pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang dijalankan bagi mengelakkan generasi hilang, iaitu lost generation. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembahas pertama. Silakan pembahas seterusnya. Saya Muhammad Adi Putra bin Ahmad-In, GMJ 35, mohon untuk berbahas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Speaker, Sekretariat dan ahli-ahli Dewan serta hadirin sekalian. Penularan wabak COVID-19
memberi impak kepada pelbagai sektor, termasuk juga sektor pendidikan. Kebanyakan negara telah mengarahkan penutupan sementara institusi pendidikan sebagai sebahagian daripada langkah untuk membendung penyebaran pandemik COVID-19. Sehingga 4 April, penutupan sekolah telah dilaksanakan di 192 buah negara dan lebih daripada 1.5 bilion pelajar telah terjejas. Justru, setiap negara telah menggembeling strategi untuk memastikan sektor pendidikan boleh beradaptasi pada waktu yang tidak terjangka ini. Oleh itu, saya akan membentangkan strategi dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh negara jiran kita iaitu Singapura dan juga Vietnam dalam sektor pendidikan supaya kita dapat meluaskan horizon pemikiran kita dan mengubah pandangan sarawak kita semua. Strategi pertama Singapura adalah melaksanakan home based learning ataupun HBL dengan izin yang dipertua untuk meneruskan pendidikan dalam kalangan pelajar sekolah. Pembelajaran ini menggunakan satu medium utama yang seragam di seluruh Singapura iaitu Student Learning Space yang mana telah pun dilancarkan sejak Mei 2018. Pelajar yang berumur antara 7 hingga 16 tahun boleh mengakses medium ini untuk membantu proses pembelajaran mereka. Justru, pelajar-pelajar ini tidak mempunyai apa-apa masalah untuk meneruskan pembelajaran berpandukan portal pendidikan tersebut dalam waktu pandemik ini. Bagaimana dengan Malaysia? Portal Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun D5 telah pun diperkenalkan pada 15 Jun 2020 yang merupakan pelantar milik KPM yang menawarkan perkhidmatan percuma di Google Classroom. Justru, portal ini wajar dimanfaatkan semaksimum mungkin supaya kemampuan literasi teknologi maklumat dapat ditingkatkan menerusi pangkalan digital media pembelajaran yang seragam di samping memperkasakan internet di kawasan pedalaman. Strategi kedua, penghasilan parent kit oleh Kementerian Pendidikan Singapura sebagai medium penghubung antara ibu bapa dan juga Kementerian Pendidikan. Jadi apa itu parent kit? Jadi parent kit ini adalah sebuah panduan untuk menyokong anak mereka melaksanakan pembelajaran di rumah. Jadi pihak MOE Singapura telah pun menegaskan usaha ini untuk membenarkan ibu bapa dan pelajar supaya lebih bersedia sekiranya HBL diteruskan dengan pembelajaran di rumah. Jadi antara panduan yang menarik perhatian saya dalam parent kit ini adalah satu panduan iaitu bonding over the holidays dengan izin yang dipertua, iaitu yang mana pihak MOE menyediakan pautan untuk lawatan secara virtual ke muzium dan zoo untuk membenarkan kanak-kanak dan ibu bapa menjalankan aktiviti kekeluargaan ini. Inisiatif ini sangat berguna untuk mengurangkan stres pelajar dan meningkatkan komunikasi pelajar ini yang selama ni duduk saja dalam rumah untuk berkomunikasi secara visual. Pada khidmat saya, panduan sebegini wajar dilaksanakan oleh KPM di Malaysia untuk menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam membantu dalam norma baharu pendidikan. Pada waktu kritikal sebegini, kita sebenarnya memerlukan usaha kolektif daripada pelbagai masyarakat, daripada semua pihak supaya kita dapat melancarkan proses pembelajaran ini yang mana kita tegas untuk kita ingin mengelakkan berlakunya isu lost generation. Seterusnya kita beralih pula kepada negara Vietnam yang pada saya wajar dijadikan contoh dalam bidang pendidikan. Vietnam telah mengiktiraf pendidikan sebagai keutamaan negara sejak 2008 dan membelanjakan sebanyak 20% bajet negara untuk pendidikan. Antara strategi utama Vietnam adalah Ministry of Education and Training iaitu MOET dengan izin yang dipertua telah mendapatkan sokongan dan kerjasama dengan pihak UNICEF untuk membantu dalam sektor pendidikan pada waktu krisis COVID-19 ini.
perkara pertama yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Vietnam dan UNICEF di sana adalah menghasilkan garis panduan pembelajaran dalam talian dan video pengajaran untuk diagihkan kepada pelajar dan juga guru dalam format video. Jadi MOET menegaskan mereka akan menerima sokongan daripada UNICEF dalam proses merangka dan memuktamadkan sumber panduan ini. Selain itu, pihak MOET juga telah meminta sokongan UNICEF untuk meningkatkan sumber dan bahan pembelajaran untuk pendidikan melalui televisyen. Jadi pendidikan menerusi televisyen amat efektif untuk pelajar yang berasal dari kawasan kurang pencapaian internet dan tiada kemudahan teknologi. Jadi selain itu, pihak UNICEF juga akan menyokong usaha MOET untuk peralihan daripada cabaran belajar menerusi televisyen dan internet untuk beralih kepada peluang pendigitalan. Jadi pada waktu ini, UNICEF juga telah membantu pihak Kementerian Pendidikan Vietnam untuk mereka telah bekerjasama dengan syarikat teknologi untuk menyediakan sistem pendidikan digital secara percuma kepada pelajar Vietnam sebagai mempromosikan penggunaan digital dalam pembelajaran, dan bukan hanya pada waktu pandemik ini saja, kerana kita mahukan solusi untuk jangka masa pendek dan jangka waktu panjang. Seterusnya, kerjasama antara UNICEF dan MOET juga telah menjamin $800,000 sebagai non-refundable grants dengan izin Yang Pertua, yang mana pihak UNICEF telah bersetuju untuk memberi dana kepada negara Vietnam sebagai untuk membantu dan menyokong mereka, kerana mereka lihat Vietnam sangat bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan sistem pendidikan mereka di kala waktu COVID, dan ini merupakan satu kelebihan kepada Vietnam kerana mereka mendapat dana dari luar, dan juga dana itu dapat digunakan untuk menyokong sistem pendidikan pada waktu COVID ini, yang mana kebanyakan sistem untuk yang kita nak terokai ini faktor kewangan yang menghalang kita untuk menerokai cara itu. Justru saya ingin menyeru kepada hadirin sekalian untuk melihat, kita lihat usaha dan kerjasama antara Vietnam dan UNICEF ini sebagai satu contoh terbaik perkongsian kepakaran dan teknologi dalam mencari formula terbaik untuk negara pada waktu sukar ini. Justru Malaysia perlu melaksanakan secara serius agenda Maklumat Pembangunan Lestari iaitu SDG 30 yang telah dipersetujui oleh Malaysia, yang dianjurkan oleh PBB, supaya kita tidak ketinggalan dalam kalangan negara ASEAN yang lain. Kesimpulannya, kita telah menelusuri dua contoh utama, iaitu sebuah negara berpendapatan tinggi dan iaitu Singapura, dan satu lagi sebuah negara berpendapatan sederhana iaitu Vietnam. Dan kita lihat macam mana cara mereka mengadaptasi sistem pendidikan mereka pada waktu pandemik ini. Alangkah baiknya jika kerajaan persekutuan dapat mengimplementasikan beberapa contoh usaha ini untuk digabungkan supaya dapat dilaksanakan di Malaysia, supaya sektor pendidikan Malaysia dapat dinaik taraf dan mengelakkan isu lost generation. Saya dengan ini terus menyokong agar usul ini diperjuangkan. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke pembahas seterusnya. Silakan. Tuan Speaker, saya DMJ 07, nama Arifin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker kerana hari ini beri saya peluang untuk ikut serta dalam perbahasan Jawatan Kuasa Pembangunan Kebajikan dan Masyarakat. Pada hari ini, apa yang kita bincangkan, usul ini berkaitan dengan lost generation. Lost generation, tetapi punca kepada lost generation ini adalah berpunca daripada PDPR yang pelajar sedang hadapi sekarang. Kalau kita tengok isu berkaitan lost generation ni Tuan Speaker,
Lost generation ada satu perkara yang besar, tapi apa yang kita lagi risaukan adalah lost generation ini sedang berlaku di negara kita, negara Malaysia. Saya bagi contoh di kawasan saya, ada seorang pelajar SPM tahun 2020 tahun lepas, saya sempat berbual dengan dia. Saya tanya macam mana dengan pembelajaran PDPR. Dia cakap okey lah, biasa-biasalah. Lepas tu dia cakap macam mana dengan persiapan SPM. Dan dia bagi tahu seorang pelajar lepas SPM 2020 ni, dia bagi tahu, dia cakap sekarang ni dalam otak dia nak habiskan je SPM. Dia dah tak peduli dah. Dia nak habiskan SPM dan lepas tu dia nak kerja. Kan, dia nak cari duit sebab apa? Keluarga dia pun susah. Sekarang kita tengah hadapi COVID-19. Dia cakap nak kerja apa? Dia nak bawa Foodpanda. Saya tak cakap bawa Foodpanda tak bagus, bagus. Cuma pelajar ini bukan pelajar yang tidak pandai. Pelajar ini pelajar pandai. Dia cakap macam tu, hati saya remuk. Kan, saya cakap, inilah kita panggil lost generation. Maksudnya mereka dah tak ada motivasi untuk belajar. Kenapa mereka tak ada motivasi untuk belajar? Sebab pendekatan PDPR di negara kita. Bila kita bercakap pasal PDPR, perkara yang paling penting sekali adalah pada saya adalah capaian internet. Masalah pelajar-pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran secara online ataupun PDPR. Yang pertama sekali adalah internet, kerana internet ini adalah perkara yang asas, tuan speaker. Perkara asas yang mana ada rakyat kita yang sekarang tengah bergelut dengan masalah ekonomi. Lepas tu anak pergi kena buat PDPR pula. Di kawasan saya ada seorang pakcik ni, dia sampai teragak-agak untuk berkira duit dia, sama ada nak beli barang keperluan ataupun nak top upkan anak dia. Sebab apa? Dia cakap ini kalau top up nanti kurang duit untuk beli barang keperluan. Tetapi itulah hakikatnya, kalau dia tak top up untuk dapatkan data internet, anak-anak dia tak boleh teruskan pelajaran. Belum lagi saya cerita pasal masalah peranti. Kadang ada satu keluarga tu ada 3 adik-beradik, dia kongsi satu peranti. Itulah masalah dia dan menyebabkan kesukaran pelajar ni untuk menyertai PDPR. Jadi saya cadangkan, saya mudah saja masalah ni. Ini adalah masalah asas. Jadi saya cadangkan kepada kerajaan, khususnya kepada Kementerian Pendidikan, macam mana kita nak buat perkara ini adalah di sekolah ada 3 internet service provider dengan izin yang memang provide internet service di sekolah. Yang pertama Unify, yang kedua Celcom dan yang ketiga Maxis. Jadi Kementerian Pendidikan haruslah mengambil inisiatif membuat rundingan. Saya cadangkan mereka buat rundingan dengan 3 syarikat telco ni supaya apa? Supaya syarikat telco ni dapat memberikan bantuan di dalam keadaan pelajar sedang belajar di rumah. Mungkin mereka boleh berikan bantuan dari segi membekalkan internet cuma kepada seluruh pelajar, semua pelajar. Beri kepada semua, dan telco saya percaya memang ada singkat, mereka ada singkat. Jadi mungkin mereka boleh provide internet service, data percuma di dalam singkat tersebut diberi kepada semua pelajar. Jadi sehingga tempoh PDPR itu berakhir. Contoh kalau kita ambil jangka masa PDPR 1 tahun. 1 tahun pelajar semua dapat data internet yang percuma. Jadi ibu bapa tak stres, tak rungsing nak fikir. Kadang-kadang mereka top up RM30 untuk 1 gig data internet. 1 hari, 2 hari dah boleh habis sebenarnya, sebab Zoom ataupun kelas-kelas online yang lain memang banyak makan data, dan itulah masalah dia. Itu cadangan saya yang pertama kepada kerajaan, khususnya kepada Kementerian Pendidikan, supaya perkara asas ini dapat dijalankan dengan baik dan urusan PDPR pelajar di Malaysia berjalan dengan lancar. Yang kedua dia, saya suka juga nak mencadangkan di sekolah-sekolah ada laptop. Laptop ni telah dibekalkan daripada zaman Datuk Seri Najib lagi, iaitu laptop satu Malaysia. Pada zaman Datuk Seri Najib jadi kerajaan, sekolah-sekolah memang ada laptop satu Malaysia. Dan pada masa tu juga Datuk Seri Najib beri kepada keluarga-keluarga yang susah lah.
untuk dapatkan laptop. Jadi di sekolah-sekolah memang ada laptop satu Malaysia. Apa kata sistem ni kita tiru sistem pembahagian buku teks. Contoh pinjaman buku teks. Jadi laptop-laptop ini daripada kita simpan di sekolah, sekolah pun tak buka, kita bagi kepada pelajar-pelajar yang betul-betul tidak mempunyai peranti. Kalau di negeri Johor ni yang saya maklum, di Kota Tinggi dah buat, di daerah Kota Tinggi. Cuma konsep ini tak diperluaskan lagi. Jadi diharap dapat diperluaskan ke seluruh negeri Johor ataupun ke seluruh negara Malaysia supaya masalah peranti, shortage of devices dengan izin boleh diselesaikan. Jadi mungkin program ini ataupun sistem ini, sistem pinjaman laptop ni boleh diuruskan oleh guru ICT di sekolah, sama seperti buku teks diuruskan oleh guru SPDT. Kalau cerita pasal internet, kita cerita pasal device, ada yang nanti persoalkan kepada saya, kalau di Sabah Sarawak, di kawasan pedalaman macam mana pula? Kan? Tak boleh nak internet, capaian pun tak ada. Kalau di kawasan pendalaman, guru-guru dia tu memang mengajar di situ. Guru-guru memang ada kat situ dan memang ada cara yang tersendiri. Sebab itu cara yang tersendiri guru-guru di pendalaman untuk menjalankan PDPR semasa dalam keadaan pandemik ini. Sebab itu kita sangat respect dengan guru-guru yang mengajar di pendalaman dan mereka berusaha dengan sangat baik sekali. Jadi saya nak tarik perhatian Dewan Muda Johor pada pagi ini, Tuan Speaker. Saya nak tegaskan kat sini, guru-guru kat Malaysia secara amnya dan guru-guru di negeri Johor secara khasnya dah buat yang terbaik untuk PDPR. Mereka dah buat yang terbaik. Pelbagai medium diorang guna. Ada yang guna Google Meet, ada yang guna Zoom, ada yang guna WhatsApp, ada yang guna Telegram. Semua medium dah dibuat oleh guru-guru ni. Jadi saya rasa guru-guru dah buat tugas mereka dengan baik. Cumanya PDPR tidak berjalan lancar dan tidak adil kalau kita letak perkara ini ataupun kesalahan ini kepada guru-guru. Saya suka nak bagi tahu juga dekat sini kepada semua ahli dewan yang jangan suatu keadaan yang crucial begini, dengan izin, keadaan crucial begini, jangan diletakkan beban yang berat-berat kepada guru. Masalah sekarang, kenapa PDPR tak berjalan lancar? Guru-guru ni bukan saja kena ajar secara online, tapi banyak beban-beban ataupun kerja-kerja rencam yang diberikan kepada guru ni. Pelaporan ini, pelaporan pemantauan, aktiviti koko pun dibuat secara online. Saya rasa ini masa yang sesuai untuk kita fokus. Kementerian bagi satu stand, kita fokus. Guru-guru ini semua belajar, mengajar, fokus kepada PDPR. Nanti dah masuk sekolah, jalankan sistem pendidikan itu seperti biasa. Ya, jangan bebankan guru dengan perkara-perkara yang stres. Perkara ini domino effect. Perkara ini domino effect. Kementerian turunkan stres, turunkan ada 1 minit lagi ya. Baik Tuan Speaker, saya minta sekejap lagi. Okey. Turunkan kepada pembuat dasar turun kepada Jabatan Pendidikan Negeri turun kepada pejabat pendidikan daerah turun pentadbiran sekolah turun kepada guru ini cuma pelaksana. Jadi bila turun kepada ibu bapa pun stres, turun kepada murid. Yang kesian siapa? Anak murid kita. Sebab itu perkara ini kita jangan ambil ringan, jangan ambil mudah. Jadi saya harap lepas ni kita semua dapat maklum, kita dapat input perkara ini, apa yang saya cakapkan, supaya lepas ni saya tak nak tengoklah kalau boleh guru-guru dipersalahkan dan sebagainya. Saya guru-guru, isu pendidikan ni memang sangat dekatlah dengan diri saya. Jadi saya tak bercadang nak bercakap dengan lebih panjang, Tuan Speaker. Akhir kata daripada saya, isu tentang pendidikan, isu tentang
guru-guru, kebajikan guru-guru ini kita kena terus perjuangkan. Sebab apa? Kalau tak ada guru-guru ini, sistem pendidikan negara kita tidak akan dapat berjalan lancar, dan guru-guru ini juga adalah nadi kepada pembangunan generasi di negara Malaysia ini. Kalau nak tengok negara kita maju lagi 10 tahun, tengok generasi sekarang. Siapa yang develop? Guru-guru. Jadi jangan direndah-rendahkan martabat guru-guru, supaya mereka teruskan usaha menjalankan PDPR dengan baik. Saya harap semua dapat maklum apa yang kita bincang, yang saya bahaskan, cadangan-cadangan saya. Saya mohon untuk menyokong. Saya mohon untuk menyokong usul ini. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih pada pembahas seterusnya. Pembahas seterusnya silakan. DMJ 38 Hakim Razlan mohon untuk berbahas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor kepada Yang Berhormat Tuan Speaker Dewan, para sekretariat, ahli-ahli Dewan Muda serta hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengingatkan bahawa kita bakal meninggalkan tahun 1442 Hijrah beberapa hari lagi sempena Ma'al Hijrah pada 1 Muharram bersamaan 10 Ogos ini. Mudah-mudahan wabak penyakit COVID-19 ini dapat berakhir di bumi Malaysia dan semua masyarakat dapat menjalani kehidupan seperti biasa pada tahun baru ini, insya-Allah. Saya mohon izin Dewan Yang Mulia ini untuk meneruskan perbahasan usul ini. PDPR ini dirangka dalam masa yang amat gentir dan mencabar bagi negara kita. Saatnya tidak pernah dilalui oleh mana-mana kerajaan terdahulu. Dan jelas di sini kita terkebelakang daripada negara-negara jiran dalam memastikan kelancaran PDPR itu sendiri di negara masing-masing. Bukan sahaja itu, kita juga berhadapan dengan pandemik yang berbahaya. Nadi ekonomi kita hampir terhenti, dek kuasa pembeli juga menurun dan perintah kawalan pergerakan yang silih berganti dan iklim politik juga yang kian meruncing. Namun, saya tegaskan di sini, tugas kerajaan ialah mengurus keadaan ini dengan sebaik-baiknya dalam apa jua keadaan. Walau sebesar mana konflik dan krisis yang tiba, tiada kerajaan yang patut tewas dan mengalah. Yang Berhormat Tuan Speaker, dalam ucapan perasmian Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor semalam menyatakan bahawa pandemik ini tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ini kerana Malaysia dan malah seluruh dunia terus berada dalam keadaan ketidaktentuan. Akibatnya, anak-anak bangsa kita yang baru saja mengenal dunia tidak dapat hak mereka dalam pendidikan yang sempurna seperti sebelum ini. Tetapi saya ingin menanam harapan supaya kita mengharungi ketidaktentuan ini. Sekiranya pihak berwajib mengetepikan konflik of interest dengan izin konflik of interest masing-masing dan bersama-sama memberikan perhatian dalam isu PDPR. Jika ada kekangan, maka antidot-antidot yang telah dinyatakan oleh pembahas-pembahas bulan ini diasimilasikan mengikut situasi murid-murid di negara kita. Mengikut garis piawaian bangsa-bangsa bersatu PBB, indikator pembangunan masyarakat itu merangkumi 3 perkara, antaranya pendidikan, diiringi pendapatan dan kesihatan. Kita dapat melihat dengan jelas di sini bahawa Perintah Kawalan Pergerakan ini telah menghambat ketiga-tiga faktor yang penting dalam pembangunan masyarakat, terutama sekali dalam pendidikan. Kelemahan sistem pendidikan sebelum pandemik ini juga telah meruncingkan keadaan kita pada kini selepas pasca COVID-19. Di mana ketika itu kita hanya melahirkan generasi exam oriented yang menjurus kepada fenomena skill mismatch. Saya percaya perkara ini juga terjadi dalam kalangan ahli dewan. Cuba bayangkan jika kita tidak menambah baik PDPR ini atau yang lebih teruk sekali menghentikan PDPR ini yang dianggap membebankan oleh sesetengah pihak. Justru itu masalah yang berlaku ini perlu ditangani dengan segera supaya lost generation ini dapat dikurangkan. Isu-isu seperti jaringan internet, gadget, persekitaran dan keluarga perlu diperhalusi oleh pihak Kementerian Pendidikan itu sendiri dan perlukan perancangan serta pelaksanaan yang cepat memandangkan pandemik ini akan berterusan dalam jangka yang masa yang lama. PDPR sahajalah medium yang penting dan paling berketepatan ketika fasa pemulihan kerana kita tidak mahu wujudnya kluster-kluster di sekolah. Adakah cadangan untuk membuka sekolah pada September ini adalah cadangan yang paling terbaik yang kita dapat lakukan sekarang? Cadangan saya adalah PDPR ini terus dilanjutkan sehingga negara kita benar-benar pulih daripada COVID-19 atau sekolah
beroperasi selepas 6 bulan berturut-turut tanpa kes jangkitan tempatan. Ini bagi memastikan jaminan kesihatan murid-murid itu nanti memandangkan mereka adalah golongan risiko tinggi. Pemberian dos vaksin juga perlu dipercepatkan agar dapat mencapai kelompok imuniti 80% sebelum murid-murid ini dipindahkan ke sekolah. Yang berhormat Tuan Speaker, PDPR ini adalah faktor penolak dalam menyediakan jaringan internet di Malaysia. Wa'imah tanpa pendidikan ini sekalipun, tanpa pandemik ini sekalipun, perkembangan jaringan coverage dengan izin seharusnya seiring dengan kelajuan speed internet dari dulu untuk mengelakkan krisis yang terjadi pada hari ini. Punca kelembatan internet yang berlaku disebabkan kurangnya penekanan jaringan internet coverage di seluruh. Ada permintaan celahan daripada DMJ 18. Izin mencelah DMJ. Okay, saya habiskan kata perangkap dulu dan saya berikan. Apalah guna melabur RM1 untuk peningkatan 5G sedangkan masih ramai lagi anak-anak bangsa kita tidak mendapat akses 4G yang asas di luar bandar. Tidak malukah seorang pelajar kita, Fiona Musibin, terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan jaringan internet ketika PDPR dijalankan, namun dipelekehkan oleh entiti yang tidak bertanggungjawab. Dan ada juga mereka terpaksa berkongsi gadget dalam masa yang serentak untuk mendapatkan PDPR mereka. Okey, saya beri laluan untuk DMJ 18 tadi ya. Terima kasih DMJ. Jadi saya memperhalusi perbahasan yang dibawa oleh JKM. Jadi saya memperlihatkan bahawa isu yang saya tak nafikan masalah yang sedang dihadapi adalah lebih kepada what we call as device based problem. Dengan izin kita ada peranti, masalah perantian yang pertama, kedua dan ketiga. Kita pasal kekurangan peranti. Tapi cuma saya nak tambah sikit. Mungkin di sesi pergulungan nanti boleh tambah sikit kot. Masalah PDPR ni bukan masalah masalah peranti semata. Kita juga perlu berhalusi masalah melalui masalah emosi. Emosi yang dirasai oleh pelajar-pelajar. Kita dapat lihat ramai yang tertekan, ramai yang terhimpit dengan masalah ini, dengan yelah pandemik sekarang kan. Itu je lah saya cuma nak suruh mungkin dapat ulasan sedikit lah tentang, sebab kita perlu treat physical illness dengan mental illness as equal as it is, dengan izin. So kita jangan ada perbezaan kasta di situ. Jadi mungkin ada di sesi pergulungan ataupun bahasan selepas ini mungkin letak sikit masalah emosi, emosi pelajar dalam konteks usul PDPR. Sekian. Okay. Terima kasih DMJ 18. Saya suka untuk recap semula dengan izin pembahas yang sebelum ini menyatakan bahawa jadual pembelajaran di PDPR tidak perlu sama dengan jadual pembelajaran di sekolah, di mana di situ kita lihat penekanan emosi kanak-kanak ataupun murid-murid itu terjadi di situ, di mana terlalu padat jadual mereka dengan kerja-kerja yang diberikan. Justru itu kita perlukan satu modul yang bersesuaian, sepertinya yang saya akan nyatakan nanti dalam konteks saya seterusnya. Baiklah, saya teruskan saya punya pembahasan. Sejak pandemik COVID-19 menular ini, teknologi digital telah memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk terus berlangsung kehidupan. Pandemik ini yang kita hadapi telah menjadi pemangkin terbesar untuk kerajaan dan sektor swasta mentransformasi tata kelola mereka ke arah digital. Oleh itu, kesediaan digital tidak lagi menjadi pilihan, malah ia menjadi kewajipan sekarang ini bagi semua pihak, memandangkan pandemik ini akan sentiasa berterusan. Perubah ke arah era pendigitalan bukan lagi satu paksaan. Ia mesti dilakukan sekarang. Pada peringkat negeri Johor pula, saya memohon supaya perkembangan PDPR ini juga dibawa masuk ke dalam agenda Johor Digital, Belanjawan Johor 2021 dan belanjawan yang akan dilaksanakan 2022 nanti. Satu agenda yang sokong untuk meraih manfaat yang akan datang bersama agenda ini. Apalah guna kita menyemai pokok tanpa dijaga dan berharap untuk berbuah dengan baik kelak. Begitulah perumpamaannya lost generation ini. Yang berhormat Tuan Speaker, selain itu PDPR ini wajar diteruskan jika pandemik ini
telah berakhir. Ini kerana ialah merupakan salah satu wadah penyampaian ilmu mengikut perkembangan revolusi industri 4.0. IR 4.0 ini bakal mengubah cara kita bekerja, cara kita hidup. Manusia perlu tajamkan kemahiran penyelesaian masalah kompleks dalam analisa. Seperti kepintaran emosi amat penting kerana dalam industri 4.0, bijak dengan straight A sahaja tidak memadai dan pemikiran kreatif supaya lebih berinovasi dalam mengemukakan cadangan. Peluang pekerjaan baharu seperti apps developer, software developer dan mekanik robot bakal wujud, dan anak-anak bangsa kita ini perlu didedahkan dengan lebih awal di sekolah agar lebih bersedia. Menurut pakar perunding neonatologis Sunway Medical Center Velocity SMCW Dr. Hasmawati Hassan, terdapat 4 aspek perkembangan kanak-kanak, antaranya genetik, neurologi, fizikal, persekitaran dan emosi. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Tambahan pula, PDPR ini memang adalah cara baharu penyampaian ilmu kepada mereka dengan gadget dan internet sebagai ganti buku-buku teks dalam alah baru ini. Digarap dengan kaedah ITMAP yang telah dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 2017. Namun, kaedah ITMAP ini sejauh manakah telah digarapkan kepada anak-anak murid kita sejak mereka masih lagi dibenarkan bersekolah? Saya berharap segala niat murni dan usaha keras ini akan dapat dilaksanakan dan dijayakan dengan sebaiknya, khususnya dengan sokongan dan komitmen tidak berbelah bahagi semua ahli di dalam Dewan Yang Mulia ini dan penonton yang lain. Yang berhormat speaker, saya akhiri perbahasan saya dengan saya terus menyokong usul ini untuk kebaikan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua membahas. Kita ke pembahas seterusnya selaku penggulung bagi perkara yang kita nyatakan di sini. Silakan. Saya di MJ04 speaker. Terima kasih, silakan. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Terima kasih kepada barisan sekretariat yang merealisasikan persidangan kita pada kali ini walaupun dijalankan secara virtual. Terima kasih juga kepada ahli sidang Dewan Muda Johor, para perwakilan yang turut bersama-sama mengikuti usul kedua kita pada pagi ini, iaitu mengambil ketetapan agar Kerajaan Persekutuan mengkaji semula keberkesanan sistem pengajian-pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR yang dijalankan bagi mengelakkan isu generasi hilang ataupun lost generation. Tuan Speaker Dewan, sebentar tadi kita telah mendengar 4 pembahasan telah melontarkan idea, telah melontarkan pendapat berkaitan dengan usul ini. Suka saya ingatkan di sini bahawa usul ini sebenarnya adalah usul anak bangsa. Jika berkaitan dengan PDPR ini, kita fahami bahawa pelaksanaannya itu terdapat masalah. Namun saya melihat pembawakan pembahasan tadi kita langsung ataupun kita minimaliskan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak, kerana di sini Dewan Muda Johor adalah sebagai medium untuk mencari jalan penyelesaian, kita memberi pendapat penambahbaikan. Baiklah Tuan Speaker Dewan dan ahli Dewan semua. Saya di sini akan menggulungkan berbalik kepada pembahas pertama, iaitu di MJ30, iaitu Liwauluddin. Beliau ada menyatakan berkaitan dengan masa pembelajaran. Perubahan masa pembelajaran itu perlu diadakan bagi mengelakkan pelajar stres atau mulai bosan dengan tempoh pengajian bagi sesuatu subjek. Kita perlu ada perubahan dari satu tempoh masa. Sebagai contoh, di sekolah satu hari kita boleh muatkan dalam 5-6 mata pelajaran dalam satu hari. Tetapi untuk sistem PDPR ini, kita perlu ubah sedikit agar satu mata pelajaran itu diberi tempoh masa yang lama. Contohnya sehingga 1 jam atau 2 jam, lebih daripada kebiasaan. Ini kerana apa sidang Dewan sekalian? Kerana kita faham kita masih lagi mengalami masalah dengan jaringan internet. Kalaulah kita hanya peruntukkan satu tempoh masa, sebagai contohlah mata pelajaran sejarah contohnya, kita cuma bagi 40 minit. Lepas tu kita dah nak kejar ke subjek seterusnya, geografi, subjek bahasa Melayu.
kita tidak pasti sama ada pelajar-pelajar kita ini telah dapat mengikuti dengan baik sepanjang 40 minit pertama tadi. Mungkin ada masalah dengan jaringan internet. Mungkin ada yang tidak dapat akses. Cikgunya dah pergi ke bab seterusnya. Yang muridnya baru dapat akses, baru dapat tengok muka cikgunya melalui atas talian. Sudah berlaku, sudah timbul pula isu keciciran di situ. Dan tapi juga pembahas pertama ada menyentuh soal beban kepada guru yang perlu diambil kira. Ini adalah usul yang lebih dominan dibawakan oleh pembahas, iaitu Amar, pembahas ketiga sebentar tadi. Dan kita melihat jugalah memang ada keperluannya untuk melihat semula tempoh pembelajaran bagi salah satu masa tersebut agar cerapan ilmu yang disampaikan itu dapat disampaikan dan dapat dicerap dengan efisien. Bukan sekadar menghadiri PDPR, sebaliknya dapat mencerap dengan sewajarnya apa yang disampaikan oleh cikgu. Tuan Speaker Dewan dan ahli dewan yang saya muliakan. Seterusnya kita beralih kepada pembahas kedua tadi. Saudara Adi daripada DMJ 35 ada menyatakan tentang strategi daripada negara luar, iaitu beliau memberi contoh daripada Singapura dan juga Vietnam, di mana kita dapat tahu bahawa Singapura ini merupakan negara maju yang kita seringkali mengintai dan kita seringkali mencari peluang bagaimana untuk kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Singapura. Dan contoh seterusnya adalah Vietnam, iaitu kita faham Vietnam juga adalah negara yang sedikit mundur dan ketinggalan jika dibandingkan dengan Singapura. Dan di sini saya amat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pembahas daripada DMJ 35 sebentar tadi, di mana Singapura telah saya boleh rumuskan bahawa dia dalam konsep PDPR ini, dia mengambil pendekatan menyediakan payung sebelum hujan, kerana dia telah daripada awal telah memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar mereka bagaimana untuk bermesra, bagaimana untuk kata orang menggunakan teknologi dalam pendidikan dengan lebih awal lagi. Jadinya jika seperti hari ini yang kita hadapi ini dengan situasi pandemik yang kita tidak duga dengan begitu teruk sekali, mereka sudah tidak ada masalah. Mereka cuma perlu mantapkan lagi sistem yang mereka ada supaya dapat digunakan sebaiknya sepanjang tempoh pandemik. Ini adalah satu kewajaran yang patut kita contoh. Satu strategi yang cukup baik. Kerana apa? Kerana pelajar itu telah diasuh daripada awal. Jadinya bila time begini tak adalah masalah pelajar itu buta untuk menggunakan teknologi. Dan saya juga tertarik dengan apa yang telah dilontarkan saudara Adi sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan parenting kit yang diberikan kepada setiap keluarga untuk sama-sama terlibat dengan PDPR. Kita faham, kita sebenarnya bila bercakap parenting kit mungkin ada yang adakah kita mahu melibatkan ibu bapa secara terus dalam pembelajaran anak-anak, sedangkan kita tahu mak ayah hari ini kesuntukan masa dengan tempoh pandemik ini, ibu bapa lebih berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Bagaimana pula kita nak bagi parenting kit kepada mereka? Bukankah itu menambah beban? Apa yang saya fahami di sini, parenting kit yang dimaksudkan oleh saudara Adi daripada DMJ 35 tadi adalah seperti modul tambahan ataupun pendedahan asas kepada ibu bapa agar mereka terlibat sama, tahu hala tuju PDPR, apa yang perlu diberi bantuan daripada pihak ibu bapa sendiri untuk anak-anak mereka mengikuti PDPR ini dengan baik. Ini jelas membuktikan ibu bapa merupakan antara elemen penting, elemen utama kepada kejayaan anak-anak mereka sendiri. Dan sebenarnya tanpa kita sedar, apabila PDPR ini dilaksanakan, tanggungjawab ibu bapa yang selama ini kita serah bulat-bulat kepada pihak sekolah, kepada guru-guru untuk mendidik anak-anak, telah pun menjadi tanggungjawab sama secara langsung kepada ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mengikuti PDPR dengan baik. Daripada penyediaan peranti, daripada penyediaan segala tools yang diperlukan dengan izin untuk menjalankan PDPR, inilah peranan dan konsep kekeluargaan perlu diterapkan bagi memastikan PDPR ini dijalankan dengan lancar. Dan tadi juga Adi ada mengambil contoh daripada negara Vietnam.
negara Vietnam, di mana walaupun kita tahu Vietnam merupakan negara yang kebelakang sikit dibandingkan dengan kita boleh kategorikan negara miskin, tetapi kita dapat lihat tindakan bijak kerajaan Vietnam, iaitu mereka tahu mereka tidak mampu, tetapi isu anak bangsa ini, isu pendidikan ini tidak boleh ditinggalkan, dan ia perlu sama diberi perhatian dalam masa sekarang ni. Saya rasa isu kesihatan memang paling utama, isu kesihatan kita perlu jaga betul-betul, tetapi perlu ingat isu pendidikan perlu turut dibawa bersama. Maksudnya tidak boleh dibiarkan, dinanti-nantikan, kerana ia terus akan bergerak, kerana ia terus akan memberi kesan jangka panjang kepada generasi kita. Vietnam bertindak bijak, kerajaan Vietnam bertindak bijak, iaitu kerajaan Vietnam mendapatkan kepakaran dan juga mendapatkan sumber bantuan daripada luar. Ini adalah amat penting, iaitu Vietnam mendapatkan bantuan daripada UNICEF, iaitu dari segi dana, dari segi sokongan untuk modul pembelajaran online, yang saya kira ini amat membantu Kementerian Pendidikan mereka dalam memastikan pelajar-pelajar mereka yang ketinggalan di tempat-tempat terpencil untuk sama-sama mengikuti PDPR ini. Jadinya Tuan Speaker Dewan dan ahli Dewan yang saya muliakan, dapat kita lihat bagaimana negara maju dan bagaimana negara di bawah kita. Kita ini Malaysia berada di tengah-tengah, dan kita kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia boleh mix and match dengan izin, kita blend together dengan izin Tuan Speaker Dewan untuk menggabungkan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka tadi kita adaptasikan agar PDPR kita ini yang sedang berjalan ini, yang sedang berlangsung, tidak tahu bila akan berakhir ini, terus dimantapkan, terus memberi kesan yang baik dan positif kepada anak-anak kita, generasi kita. Baiklah, seterusnya Tuan Speaker Dewan yang saya muliakan, saya beralih kepada pembahas ketiga tadi, iaitu Saudara Amar, iaitu DMJ 07. Kita sedia maklum, Saudara Amar sendiri merupakan seorang pendidik yang terlibat secara langsung dan merupakan antara elemen terpenting yang menjayakan PDPR ini. Dan kita dapat melihat tadi Saudara Amar dalam perbahasannya, beliau ada menyatakan bahawa masalah internet, ini kita memang tidak nafikan lagi lah. Bukan sahaja PDPR, apa juga yang menggunakan konsep atas talian internet adalah perkara perkara asas tulang belakang kepada kejayaan ini. Kerana apabila internet, kalau kata orang internet mandang tak ada je, sekejap kalau kat kampung tu talian internetnya macam mana kita nak ikut PDPR ini dengan baik. Sekarang orang dah pergi yang lain, kita yang dekat budak-budak dekat kampung ni dah menjajah-jajah. Muka surat pun dah tak tahu yang berapa. Apa yang cikgu ni sampaikan pun dah tersekat-sekat. Itulah, dahlah kita ni kalau pergi sekolah pun budak-budak ni susah kita nak pastikan mereka betul-betul mengikuti apa yang cikgu ajar di depan, apatah lagi mereka bersendirian di hadapan komputer, di hadapan peranti, lain pula tak ada, makinlah keciciran. Kesian adik-adik saya di luar sana, kesian generasi kita yang terlibat, yang masih lagi dalam pembelajaran hari ini, jika kita tak atasi masalah internet ini. Dan saya tertarik dengan cadangan daripada Amar tadi, sedikit kita tahu bahawa di sekolah kita ada 3 syarikat telco yang kita panggil yang bekerjasama dengan KPM. Betul Amar, Cikgu Amar, yang mana kita boleh gunakan mereka untuk bantu. Ketika inilah kita gunakanlah konsep CSR atau macam mana pun win-win situation ke dengan izin, supaya mereka dapat membantu menyumbang kepada masalah internet ini tadi. Dan lagi satu berkaitan dengan peranti. Sebentar tadi Saudara Amar ada memberi contoh ketika zaman Perdana Menteri kita yang lepas, iaitu Datuk Seri Najib Razak, ada memberikan pemberian notebook Satu Malaysia kepada pelajar-pelajar,
Dan saya kira Itu saya tunggu lah. pemberian itu adalah sesuatu yang luar biasa ketika itu. Dan pemberian itu juga kita tahu bahawa ketika itu kita tidak terlibat dengan pandemik seperti hari ini, dan kita pun pelajar-pelajar macam kata orang tu apa sebenarnya kita nak guna ya, sebab masa tu tak tahu lagi. Notebook tu pun kita masih lagi bergantung dengan buku teks, tetapi langkah ke hadapan Perdana Menteri ketika itu memberikan notebook kepada pelajar-pelajar, kepada hampir seluruh pelajar di Malaysia ya. Kalau kat sekolah saya dulu masa zaman saya memang semua dapat, kita memang dapat notebook masih. Apa kata KPM membuat konsep yang sama tetapi implementkan cara pemberian buku teks. Ini adalah langkah yang tepat di mana kita pun akan berubah kepada zaman digital tak lama lagi yang lebih meluas penggunaannya. Jadi ini adalah persediaan awal. Tapi kita faham bahawa sekarang ini kerajaan pun kemungkinan ya, kekangan daripada bajet untuk memberikan bantuan sedemikian. Tetapi kita dapat maklum bahawa tadi saudara Liwauluddin ada menyatakan bahawa kerajaan ada umumkan untuk memberikan unit peranti kepada pelajar yang baru diberikan kepada 12,887 pelajar. Jadi langkah ini perlu dipercepatkan. Langkah ini perlu seiring dengan masalah pandemik yang tidak berakhir, yang masih lagi belum menunjukkan penurunan ini, agar pelajar-pelajar tersebut dapat menggunakan peranti yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk digunakan pada masa akan datang. Bila kita cakap menggunakan konsep buku implement macam konsep buku teks, bermakna apabila pelajar tersebut habis sekolah, dia pulang balik kepada pihak sekolah supaya dapat digunakan oleh junior-junior mereka nanti dalam pembelajaran akan datang. Maknanya kat situ dah ada konsep penjimatan. Dalam masa yang sama juga kita membekalkan dengan lebih awal kepada pelajar-pelajar ini peranti. Kerana kita faham tidak semua mampu ya untuk membeli peranti tersebut. Dan yang sudah tentu Cikgu Amar ada cakap berkaitan dengan beban para guru. Kita sedar para guru hari ini antara salah satu sektor pekerjaan yang kata orang memang banyak bebannya, tapi itulah dalam mendidik anak bangsa kita. Ada 1 minit lagi ya. Baiklah, seterusnya Tuan Speaker Dewan, saya beralih kepada pembahas terakhir Tuan Speaker Dewan, iaitu daripada Hakim DMJ 38 ada menyatakan bahawa PDPR ini tidak boleh bermusim. Saya setuju, PDPR bukanlah bermusim. Sebaliknya PDPR perlu diteruskan pada masa akan datang. PDPR perlu ditambah baik kerana kita tidak mahu apabila nanti pandemik tidak habis, kerajaan seolah-olah melupakan konsep PDPR ini, konsep belajar atas talian ini, kerana ia melibatkan juga secara tidak langsung pengetahuan teknologi generasi kita pada hari ini. Makanya ini adalah suatu titik tolak dan suatu permulaan yang bagus untuk negara kita serius berkaitan dengan pembelajaran di atas talian ini. Dan saya kira untuk membuka semula sekolah pada September nanti adalah, saya rasa tidak wajar memandangkan kes-kes menunjukkan tren peningkatan walaupun total lockdown. Negara kita sahaja yang membuat total lockdown tapi kes masih naik. Apatah lagi kalau kita nak buka sekolah dibimbangi akan ada kluster-kluster di institut pendidikan. Baiklah Tuan Speaker Dewan, berdasarkan keempat perbahasan tadi, saya sedikit tadi ada celahan daripada DMJ 18 berkaitan dengan kesihatan mental. Ya betul, kesihatan mental pelajar, anak-anak perlu diambil kira. Ini adalah tanggungjawab ibu bapa, di mana ibu bapa perlu memainkan peranan supaya sentiasa berkomunikasi. Kita bukan nak ibu bapa tu terlibat secara langsung. Kita tahu ibu bapa bukannya golongan guru yang bijak pandai tahu tentang subjek-subjek yang diajar, tetapi sekurang-kurangnya tanyalah masalah anak-anak. You macam mana belajar, you okey tak, apa lagi keperluan yang kita boleh bantu, ayah boleh berikan, ibu boleh bantu. Jadi sekurang-kurangnya kita ada communicate dekat situ. Kita jangan lakkan je anak-anak kita ni depan peranti. Lama-lama dia akan mengganggu juga komunikasi skill mereka apabila keluar nanti. Baiklah Puan Speaker Dewan dan ahli Dewan yang saya muliakan, berdasarkan usul-usul dan berdasarkan daripada perbahasan daripada keempat-empat pembahas tadi, jelas di sini bahawa isu anak bangsa adalah isu yang perlu kita sentiasa perjuangkan. Kita faham
soal ini kita perlu natural, kita tidak boleh terlalu menyalahkan mana-mana pihak, tetapi kita sedar dalam pelaksanaan PDPR ini masih ada kelemahan, masih ada yang perlu ditambah baik. Teguran itu bukan untuk mencari salah, tetapi teguran itu untuk mencari solusi penyelesaian ini supaya PDPR ini akhirnya nanti memberi efek yang positif, kesan yang positif sama baik dengan pembelajaran pembelajaran secara normal di sekolah. Kita mahu PDPR ini betul-betul membantu generasi kita menjadi generasi yang berguna pada masa akan datang. Jadi di akhir penggulungan saya ini, saya menyeru agar sidang Dewan semua menyokong sebulat suara agar usul ini diangkat, kerana ingat ini adalah usul anak bangsa kita, usul generasi kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua pembahas dan penggulungan yang telah dilakukan sebentar tadi. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, sekarang saya kemukakan masalah kepada ahli-ahli Dewan Muda Johor bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul di MJ 19 daripada Jawatankuasa Pembangunan Masyarakat, Kebudayaan dan Alam Sekitar seperti yang tertera dalam peraturan persidangan ini di nombor 2 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor yang bersetuju diminta untuk raise hand ya. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, terima kasih. Dan persidangan Dewan Muda Johor ditempuhkan sehingga jam 12.30 tengah hari.